Ramai nak tahu apakah impak sekiranya Ismail Sabri dipecat. Adakah sekiranya Ismail Sabri dipecat ini akan memberikan masalah besar bagi UMNO, dan dalam keadaan kita berhadapan dengan pilihan raya umum, adakah wajar tindakan drastik itu diambil? Jadi malam ni saudara, saya yakin ramai pun nak bagikan soalan, dan dalam masa yang sama ada juga yang nak memberikan pandangan-pandangan dia. Jadi tuan-tuan boleh gunakan saluran 0113595444 untuk menyatakan pandangan anda, untuk menyatakan pendapat anda, supaya kita boleh kongsikan apa yang diperkatakan oleh Akaumbi berhubung senario politik hari ini, khususnya tentang kedudukan Perdana Menteri yang juga merupakan naib Presiden UMNO. Okey tuan-tuan, ada yang bertanya, adakah sekiranya Datuk Seri Ismail Sabri dipecat disebabkan tindakan disiplin yang sepatutnya sudah pun bermula ke atas beliau? Dia ada dua perkara yang saya nampak boleh diketengahkan sebagai pelanggaran disiplin. Sebenarnya tiga. Yang pertama, ketika kita arahkan supaya beliau menarik sokongan terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin, pada ketika itu beliau dan rakan-rakan beliau mengadakan press conference. Bukan setakat tidak menarik sokongan, malah ketika malam di BKL, beliau secara terang-terang bersama kumpulan-kumpulan ini telah menyatakan sokongan yang tidak berbelah bagi terhadap Presiden Bersatu, iaitu Perdana Menteri ketika itu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini jelas bercanggah dengan kehendak dan ketetapan parti di peringkat Majlis Kerja Tertinggi yang meminta beliau menarik sokongan bersama dengan semua MP Barisan Nasional. Kesalahan kedua yang beliau langgar ialah bila mana beliau telah menipu Majlis Kerja Tertinggi UMNO dengan mengatakan tidak ada perjanjian di antara beliau dan juga Muhyiddin Yassin. Dan hari ini sudah kantoi, hari ini semua orang sudah tahu ada perjanjian. Tak kira lah Anwar Musa kata ianya persefahaman, namun ianya tetap perjanjian, perjanjian persefahaman. Itu pun sudah cukup bukti bahawa beliau telah menafikan, telah menipu Majlis Kerja Tertinggi UMNO, dan itu juga boleh digunakan sebagai sandaran untuk mengambil tindakan disiplin terhadap beliau. Yang ketiga tuan-tuan, yang ketiga ialah berhubung kerjasama dengan Bersatu dan juga PAS. Kalau kita lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden PAS mengatakan sudah ada wujud perundingan pengagihan kerusi ataupun kerjasama di antara UMNO dan PAS, yang kita pun tahu kepimpinan tertinggi UMNO tidak mengendorse ataupun mengiktiraf sebarang kerjasama dengan PAS. Kita telah membuat keputusan kita akan go solo, BN solo, tidak ada kerjasama dengan Bersatu dan tidak ada bekerjasama dengan PAS. Walaupun tidak ditekankan tidak ada kerjasama dengan PAS, namun Presiden UMNO sudah menyatakan dengan jelas bahawa kita akan go solo tanpa PAS. Jadi tiga perkara yang boleh kita gunakan sebagai sebab ataupun asas untuk tindakan disiplin diambil ke atas Ismail Sabri. Namun ada yang memberi pandangan, bukankah ini akan membinasakan parti dan sebagainya? Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, mengikut pandangan saya, ini pandangan saya, pandangan tuan-tuan mungkin berbeza. Bagi saya, sekiranya hari ini tindakan disiplin diambil ke atas Ismail Sabri, dalam keadaan Ismail Sabri hari ini cukup dibenci oleh Akaumbi UMNO, kita boleh terjemahkan perkara ini bila kita melihat perhimpunan pada 27 hari bulan 8 yang lalu, bila Presiden UMNO sebut saja nama Ismail Sabri, kita lihat perwakilan menyambutnya dengan bu, dan
disulami dengan laungan perkataan bubar dan diselangi juga dengan perkataan pecat. Jadi dalam arti kata lain, ini berbeza dengan apa yang berlaku ke atas Anwar Ibrahim yang telah dipecat daripada parti pada tanggal 3 September 1998. Pada ketika itu beliau ialah timbalan Perdana Menteri yang mendapat, saya rasa mendapat sokongan di peringkat akar umbi juga. Jadi ramai yang telah membantah. Namun sungguh pun begitu. Walaupun Anwar mempunyai populariti yang cukup kata orang tu cukup baik di kalangan pemimpin UMNO ketika itu, namun hanya seorang saja tuan-tuan, hanya seorang saja Ketua Pemuda UMNO bahagian yang telah keluar meninggalkan UMNO dan menyertai parti yang beliau tubuhkan selepas itu, ataupun itu Parti Ikatan Muslimin, dan ditukar namanya kepada Parti Keadilan Nasional yang ringkasnya dipanggil Keadilan. Hanya seorang je Ketua Pemuda bahagian yang telah menyertai parti tersebut. Itu Anwar Ibrahim, seorang nama besar. Begitu juga kalau kita lihat ketua bahagian, tak ada yang ikut. Kita lihat ada seorang menteri yang datang ketika Anwar dipecat, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Beliau juga tuan-tuan tidak menyertai keadilan, tidak menyertai parti-parti yang pro kepada PKR pada ketika itu. Dalam arti kata lain, tidak ada sambutan. Anwar yang begitu besar, nama dia pun tidak ada sambutan. Begitu juga dengan Tun Dr. Mahathir, tuan-tuan. Bila Tun Dr. untuk meninggalkan UMNO, saudara, selepas beliau kecewa anaknya tidak diberi tempat di dalam UMNO, setelah dia kecewa kroni-kroni beliau, projeknya satu persatu ditarik oleh kerajaan, antaranya IPP yang dimiliki oleh YTL, Edra Energy, sebuah anak syarikat 1MDB cuba nak beli YTL. Kita berjaya beli Genting Sangyen, kita berjaya beli Tanjung Energy Holding yang dimiliki oleh Ananda Krishnan, tetapi kita nak beli syarikat IPP milik YTL, dia tak nak jual. Dan bila Genting Sangyen, bila Edra Energy masuk tender pembekalan tenaga, dia meletakkan harga 9 sen lebih murah daripada kroni-kroni Tun Dr. Mahathir, termasuklah Malakoff yang dimiliki oleh Syed Muhtar Al-Bukhari. Maka bila 1MDB memperolehi projek tersebut, kita lihat yang ada jana kuasa elektrik seperti YTL akhirnya ada besi buruk. Dan ini menyebabkan Tun Dr. Mahathir marah kepada Datuk Seri Najib. Selain daripada beliau kecewa kerana anaknya Mukhlis Mahathir gagal untuk mendapat tempat sebagai naib presiden UMNO. Inilah antara perkara-perkara yang menyebabkan serangan dimulakan oleh Tun Dr. Mahathir ke atas Datuk Seri Najib Tun Razak. Jadi tuan-tuan, akhirnya Tun Dr. Mahathir telah meninggalkan UMNO. Dan bila dia meninggalkan UMNO juga, tuan-tuan, dengan pengaruh beliau sebagai bekas Perdana Menteri yang menjaga parti ini selama 22 tahun sebagai presiden, itu pun beliau tidak dapat menarik lebih daripada 100,000 orang ahli UMNO menyertai Bersatu. Jadi bagi saya, sekiranya parti terpaksa mengambil tindakan drastik untuk memecat Ismail Sabri, saya rasa kalau ada pun yang akan ikut Ismail Sabri ini mungkin beberapa orang saja. Kalau ada pun akar umbi, saya nak beritahu bahawa orang Bera pun belum tentu akan bersolidariti dengan Ismail Sabri dan mengikut jejak langkah dia untuk meninggalkan parti contohnya. Belum tentu ada, tuan-tuan.